Assalamualaikum. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan juga yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Tragedi 31 Julai 1988. Runtuhan Terminal Feri Pulau Pinang. Masihkah anda ingat satu tragedi yang berlaku dalam negara kita pada tarikh 31 Julai 1988? Pada tarikh tersebut berlaku sebuah peristiwa yang menggemparkan rakyat Malaysia. Sebuah terminal feri yang dikenali sebagai Pangkalan Sultan Abdul Halim di Pulau Pinang telah roboh pada pukul 4.40 petang akibat jumlah muatan yang berlebihan. Tragedi itu mengorbankan 32 nyawa, manakala 1.543 lagi tercedera. Terminal feri tersebut dilaporkan sesak sejak awal pagi akibat kemasukan ribuan pengunjung yang ingin menyeberang ke Pulau Pinang. Pengunjung yang terdiri daripada kaum Cina dari dalam dan juga luar negara berpusu-pusu datang ke situ bagi meraihkan dua perayaan, yaitu Pesta Dewi Kuan Yin di Georgetown dan sambutan ulang tahun gereja STN di Bukit Mertajam. Jembatan Pulau Pinang turut ditutup pada kenderaan awam untuk mengelakkan kesesakan ketika perarakan yang berlangsung. Disebabkan itu, pengunjung yang ingin menyertai perarakan tersebut terpaksa menggunakan feri. Kehadiran pengunjung yang mahu ke Pulau Pinang yang dianggarkan lebih 10.000 orang telah memaksa pihak bertanggung jawab menutup pintu masuk ke kawasan Pangkalan yang satu-satunya menjadi pintu masuk ke Georgetown. Di tingkat 1, iaitu laluan pejalan kaki Pangkalan berkenaan turut ditutup, tetapi jumlah orang yang terlalu ramai menyebabkan anggota keselamatan yang berkawal ketika itu tidak dapat menyekat kemasukan pengunjung yang datang berbondong-bondong. Lebih memburukkan situasi, keadaan di kawasan itu mula menjadi kelang kabut selepas sebuah feri yang datang dari arah Pulau Pinang menghampiri jeti tersebut. Tanpa menghiraukan arahan daripada pihak berkuasa, para pengunjung meluru dan berebut-rebut memasuki ruang pintu utama untuk memasuki feri yang baru tiba. Malang tidak berbau ketika para pengunjung di situ sedang berebut memasuki feri. Mereka dikejutkan dengan satu dentuman bunyi dan gegaran yang sangat kuat. Dalam sekelip mata, pelantar jeti setinggi 5 meter yang dibina pada tahun 1956 itu runtuh, dipercayai akibat terlalu berat untuk menampung beban kemasukan ribuan pengunjung yang ingin menyeberang ke Pulau Pinang sejak pagi hari. Jeti yang runtuh itu mengakibatkan pengunjung yang berada di situ mengelongsor dan terjatuh ke dalam laut. Manakala tiang dan kayu binaan berat turut menghempap mereka. Ekoran kejadian itu, keadaan menjadi huru-hara apabila ribuan pengunjung yang berada di kawasan itu cuba lari menyelamatkan diri. Namun, hanya sebilangan kecil sahaja yang berjaya meloloskan diri dan selebihnya terperangkap di dalam runtuhan tersebut. Pemandangan ngeri dan menyayat hati kelihatan di tapak runtuhan itu. Seorang pekerja jeti yang sebelum itu sibuk melarang orang ramai memasuki kawasan berkenaan kerana sudah terlalu sesak, kelihatan tertiarap dihempap tiang terminal sebesar pemeluk, sehingga dadanya menjadi leper dan tidak boleh digerakkan. Hanya kepalanya saja tertoleh ke kiri dan juga ke kanan, meminta tolong.
Di satu sudut lain pula, seorang pelancong yang sebelum itu sibuk dengan kamera videonya merekam pemandangan kesesakan di situ dilihat berlumuran darah di bahagian kepalanya. Sebuah stesen bas berhampiran, yaitu stesen bas Batuwet, penuh dengan mangsa yang berjaya diselamatkan. Mereka menenangkan diri di situ selepas berjaya keluar dari lokasi tragedi. Akibat daripada kejadian tersebut, satu Suruhanjaya Diraja ditubuhkan bagi menyiasat punca terminal jeti tersebut runtuh. Selepas siasatan rapi dijalankan, badan kerajaan tersebut mendapati sistem yang digunakan pakai Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang tidak berkesan untuk mengawal jumlah orang yang terlalu ramai, sehingga mencetuskan kesesakan yang luar biasa di dalam pangkalan tersebut. Pangkalan Sultan Abdul Halim dibina pada tahun 1956. Tiangnya diperbuat daripada besi konkrit dan lantainya daripada papan setebal gelegar lantai. Pagar dan dinding diperbuat daripada besi tumpat melintasi ruang laluan kereta di sebelah bawah. Pangkalan itu mempunyai dua tingkat. Tingkat bawah untuk laluan kenderaan keluar dan juga masuk. Tingkat atas pula untuk laluan penumpang dari stesen bas Batuwet. Pun begitu, apabila ribuan pengunjung berasak-asak memijak tingkat atas dalam waktu yang sama, akhirnya ia runtuh kerana tidak mampu menampung berat yang melampau. Semoga tragedi ini tidak berulang lagi. Cerita sampai di sini, jika ada salah dan silap tersasul kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah.